اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6 yang ke-14 daripada atas. Yang ke-14 daripada atas. Baru nak teh. Kekok. Baik. Nak jalan jakah dah sedap. Kenapa tu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman. Itu pun kelakuan habis ya pun. Jadi percaya dengan qada dan qadar. Kita ada mukadimah ni. Tak ada mukadimah ni. Ada. Yang keenam daripada 6 rukun iman. Percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu, apa makna qada? Penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan oleh Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu ni dengan iradah, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar makna takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah pekerjaan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuat ni dengan kudrahnya, dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qada dan makna qadar. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, rukun imannya adalah kita wajib percaya, wajib beriman dengan qada dan qadar. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya ni mengaku putus di dalam hati seseorang. Itu makna percaya. Mengaku putus di dalam hati seseorang. Kalau kita kata berpegang kejap di dalam hati seseorang, dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku
segala perkara yang berlaku ni daripada baik dan jahat, semua segala perkara yang berlaku sama ada baik dan jahat ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku putus di hati kitanya, semua perkara yang berlaku ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendak, tidak akan berlaku. Yang berlaku tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjadi ia Allah, dia akan segala perkara yang berlaku. Segala perkara yang berlaku ni datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan Allah pada azal, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan makna kita berpegang kejak di akidah kitanya, semua yang berlaku ni datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrat. Mengaku putus di hati. Terdahulu saya sudah sebut berkaitan dengan ingatan di hati. Ingatan di hati ni bergantung kepada kekuatan hati masing-masing yang terhasil daripada istiqamah kita atas ketaatan, yang terhasil daripada istiqamah atas ketaatan. Adapun hak rukun iman, percaya, mengaku putus di hati, itu bab akidah, bab pegangan. Kemudian apabila kita istiqamah tetap atas ketaatan zahir, tetap atas ketaatan hati, ketaatan ni sama ada wajib sunat, maka kekuatan dalaman akan terserlah. Bila kekuatan dalaman akan terserlah, ingatan kita kepada qada dan qada Allah akan bertambah kuat. Itu ingatan yang datang daripada kekuatan dalaman masing-masing. Itu bukan berkait dengan perkara berkait dengan rukun iman, untuk sah iman, untuk sah akidah. Tapi kalaulah sampai tahap tadi ingatannya sepenuh kepada qada dan qadar, itulah orang yang iman yang sempurna. Iman siapa ni? Iman para sahabat radhiyallahu anhum, iman para aulia illah. Itu iman yang sempurna, yang mana daripada kekuatan istiqamah atas kekuatan zahir dan batin, dia akan terhasil kekuatan dalaman. Adapun pembicaraan kita bab iman, untuk sah iman, untuk sah pegangan, mengaku putus di hati, pegang kejak di akidah, semua perkara datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdahulu saya sebut dah berkaitan dengan kita bercakap sandar kepada asbab zahir, itu hanya percakapan majaz dipanggil, bukan percakapan hakiki. Percakapan hakiki ni kita cakap gitu, kita pegang gitu, itu percakapan hakiki. Kita cakap Allah ada dan memang kita pegang Allah ada, itu percakapan hakiki. Adapun kita cakap perkara ni dan mana jadi benda ni kerana kita buat gini, itu yang percakapan majaz. Bukan percakapan ni hakim majaz ni letak sementara je lah, kita letak bermakna, bukan sebenar-benar. Macam contohnya makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Ni pakai cermin mata cerah sikit berasa. Itu hanya dipanggil percakapan majaz, bukan hakiki. Kenapa kata percakapan tu majaz saja bukan hakiki? Apa qarinahnya? Cakap tu di lidah, bukan di akidah. Qarinah tandaan. Dah kata makan kenyang, kena molek dengan selera, makan kenyang. Cakap tu mari di dalam, tak?
dalam akidah kita tetap dah. Itu cakap di mulut saja, sandar kepada asbab zahir saja. Apa tandaan kita cakap tak sampai ke akidah? Qarinah tandaannya kita orang Islam. Tapi kalau orang kafir yang cakap makan nasi kenyang, memang dia pegang pun kita juga dia ni. Adapun kita orang Islam cakap makan nasi kenyang tu bukan pegangan, tu cakap asbab zahir. Sebab apa kata bukan pegangan? Dia orang Islam kan, bukan orang kafir. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu dia panggil percakapan majaz. Buat contoh kata cermin mata ni bukan kerana pakai cermin mata. Sebab 2 hari lepas saya dengar dalam radio, contoh dia tu percakapan yang membawa pada syirik. Dia ada datangkan 1-2 contoh. Saya dah ingat contoh yang pertama. Contoh yang kedua dia kata cermin mata. Bila ada cermin mata terang, barulah kita boleh membaca. Itu semua percakapan bahaya, percakapan yang membawa pada syirik. Sebab apa? Sebab yang jadi cerahnya bukan cermin mata Allah yang buat. Itu contoh. Dan 2 hari lepas saya dengar dalam radio. Kuliah agama. Kuliah agama ni bukan drama. Kuliah agama. Dia ceramah agama, tapi tajuknya bukan tajuk akidah. Dia cerita. Dia ada kait sikit dengan contoh percakapan yang boleh bawa pada kesyirikan. Dia ada 2 contoh. Saya lupa contoh yang pertama. Contoh kedua dia kata mujur ada cermin mata. Bila ada cermin mata terang, kita boleh baca. Itu percakapan yang boleh mendorong kepada kesyirikan. Itu hanya percakapan sandar pada asbab zahir. Kita cerita sini bab pegangan. Mengaku putu di hati, semua perkara datang daripada qada dan qadar. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrat. Qada dan qadar atas jalanan Imam Asy'ari, qadar dan qada atas jalanan Imam Maturidi. Kitab ni mengikut jalanan Imam Asy'ari. Ketentuan Allah qada, perbuatan Allah qadar. Itu ahli sunnah wal jamaah pada persoalan pegangan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ahli sunnah wal jamaah pada dalam bab fiqh. Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, itu ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kalau kita kaedah sifat 20, Imam Maturidi. Imam Asy'ari 13. Dia biasalah tauhid mengikut jalanan Imam Maturidi, biasanya fiqh bermazhab Hanafi. Biasanya gitulah. Tauhid jalanan Imam Asy'ari biasanya fiqh di kalangan orang-orang yang bermazhab Syafi'i biasanya. Tapi kita sifat 20, bukan sifat 13. Sifat 20 tu jalanan Imam Maturidi. Jalanan Imam Asy'ari 13 wujud sampai ke kalam. Biasanya gitulah. Kalau tauhid jalanan Imam Maturidi, fiqhnya biasanya bermazhab Hanafi. Kita ni capu ni Imam Maturidi ke Imam Asy'ari ke. Tapi dalam kitab kita ni qada qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Di sini ada 2 pegangan. Qada qadar. Qada qadar ni ada terpesongnya sendiri. Ada terpesong pada persoalan qada, ada terpesong pada persoalan qadar. Ada terpesong pada persoalan qada, ada terpesong pada persoalan qadar. Ada terpesong pada kedua-dua. Kemudian terpesong ni, terpesong apa panggil apa? Tergelincir. Apa? Hak comel bunyi. Salah. Iyalah salah lah panggil dah. Hak salah dalam bab qada dan qadar ni, ada salah terpesong sampai tahap kufur, kafir, ijma' ulama. Kalau terpesong dalam bab qada qadar sampai tahap kafir,
ijma' ulama sembahyang puasa kena ulang balik mula daripada umur baligh, kalau terpesong tu daripada mula baligh. Kalau kata pergi Mekah dah pun tak ada lagi, tak selesai lagi kewajipan haji, hak wajib atas orang Islamnya sekali seumur hidup bagi orang yang kuasa, tak lepas lagi. Walaupun pergi Mekah berapa kali dah sekalipun, kalaulah berpegang dengan akidah yang salah, hak terpesong dalam bab qada ataupun qadar yang sampai tahap kafir, wajib kena ulang balik. Kemudian terpesong dalam bab qada dan qadar ni, ada yang terpesong yang khilaf ulama. Ada ulama tauhid mengatakan terpesong begini kafir dah. Ada sebahagian ulama tauhid mengatakan terpesong setara ni tak jatuh kafir lagi, tapi pegangan yang fasik, pegangan yang mubtadi', pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi pegangan ni, dan pada masa sahabat tak ada pegangan ni. Ini pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah. Contoh perkara jahat, tidak ada qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan, Allah tidak mengqadakan perkara jahat, Allah hanya mengqadakan perkara baik sahaja. Ini pegangan yang terpesong pada persoalan qada yang khilaf ulama. Mereka yang berpegang perkara jahat tidak datang daripada qada Allah, pas setengah pandang mengatakan kafir, setengah pandang mengatakan dosa besar, pegangan yang bid'ah. Pandangan muktamadnya dosa besar, bid'ah, pegangan ni tak hukum kafir. Sembahyang puasa tak kena qada, tapi sembahyang puasa tidak ada pahala. Kemudian ada yang salah dalam bab qada qadar ni, yang ulama tidak menghukumkan kafir, ulama menghukumkan dosa besar. Contohnya Jabariyah. Jabariyah yang menafikan ikhtiar dan usaha. Golongan Jabariyah ini tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, menghukumkan dosa besar, tapi terpesonglah pegangan yang sesat, pegangan Mu'tazilah. Jadi terpesong dalam bab qada qadar, ada hak kafir, ada dipanggil khilaf pada kafir. Ada yang ulama hanya menghukumkan dosa besar, tidak menghukumkan kafir. Ini persoalan pegangan. Salah pegangan, terpesong pegangan, hak ni masing-masing. Contoh, terpesong dalam persoalan perkara jahat, Allah tidak menentukan. Itu masing-masing. Sebab ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita berpegang Tuhan mengqadakkan, baik pun Tuhan qadakkan, jahat pun Tuhan qadakkan, macam di sinilah. Perbuatan mana ni? Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah, dengan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jelas-jelas dalam rukun iman yang keenam. Wa tu'mina, Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan jahat ketentuan, semuanya daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Tapi cakap di mulut kitanya, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kesalahan saya sendiri. Hak tak baik ni saya yang salah pilih, saya yang lupa, saya yang lakukan. Ni sebab apa? Pegangan segala-gala baik jahat daripada Allah. Tapi dari segi percakapan, wajib kita kena jaga kita punya percakapan. Kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita letak perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu akan cerita baliklah apa soalan perkara jahat ni. Kenapa berbeza antara pegangan dengan percakapan? Cuma nak ceritanya, percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri, salah kita sendiri, tak baik kita sendiri, cuai kita sendiri, lemah kita sendiri. Ini percakapan. Tapi pegangan kita rukun iman yang keenam. Mu'tazilah, dia bercakap begitu, dia pegang gitu. Jadi percakapan zahir sama, dalam kita tak tahu. Sebab
Ahli sunnah jemaah pun benda jahat ni daripada diri kita sendiri. Kamu yang buat. Hak Mu'tazilah yang mengatakan perkara jahat tidak ada qada daripada Allah pun dia cakap perkara jahat kamu yang buat. Sama pada zahir. Ini pegangan masing-masing, mana kita tahu. Ni terpesun dalam bab pegangan ni masing-masing. Kalau salah dalam bab hak zahir, tak betul bab semayang, kita boleh tegur. Tak betul dalam bab ngaji Quran, kita boleh tegur. Aurahnya tak tutup, kita boleh tegur. Cakap kabarnya tak betul, kita boleh tegur. Perbuatannya tak betul, kita boleh tegur zahir. Tapi kalau bab pegangan, ni masing-masing. Sebab itulah persoalan pegangan ni kita kena tekan molek, kita kena dalami molek, kita ulang molek persoalan pegangan. Sebab apa? Hak ni masing-masing. Kemudian tersalah dalam bab pegangan ni habis ceritalah. Sebab ini adalah usuluddin, tapak agama, umbi agama. Ya. Maknanya terutama sekali bab qada dan qadar ni kita kena cakap sama-sama anak beranak kita kena bercakap sama-sama hak kita kenal baik, kita kena cakap bab qada dan qadar ni sedikit demi sedikit. Kemudian berkaitan dengan qada dan qadar ini semua berkait dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Bila perkara ni gaib, kita nak berpegang berpandukan kepada ilmu, bukan berpandukan kepada akal, bukan berpandukan kepada penampakan zahir kita, semata-mata berpandukan kepada ilmu gaib. Qada Allah, malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Qadar Allah sekarang Tuhan buat di kita sekarang ni, kita nampak diri perbuatan tu, kita nampak. Tapi yang zahirnya perbuatan tu datang daripada kita, datang daripada Allah yang buat. Gaib semua tak nampak belakang. Macam mana kita nak berpegang hak qada, hak gaib, hak qadar depan kita pun gaib? Macam mana kita nak berpegang? Melainkan kita kena tanamkan dengan ilmu akidah terlebih dahulu. Kalau tidak akan pakai hukum, pakai akal masing-masing. Kalau pakai akal, timbul tadilah hak jahat. Dari segi akal, takkan Allah menentukan, mengqadakkan perkara jahat yang Allah marah, yang Allah suruh kita marah. Ini sebab apa ni? Sebab dia tidak ada ilmu akidah, tidak ditanamkan dengan ilmu akidah, maka dia pun pakai akal pada persoalan akidah, perkara yang gaib. Kemudian qada satu, qadar satu, kita akan pergi kepada persoalan qada terlebih dahulu. Qada, kemudian baru kita pergi pada qadar. Qada ketentuan Allah pada azal, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Kita bicara berkaitan dengan qada terlebih dahulu. Qada penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Qada, iradah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara yang berlaku dengan iradah. Iradah ni bukan alat. Iradah ni sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata Allah menentukan. Allah menentukan dengan apa? Dengan iradah. Iradah ni sifat kesempurnaan bagi Allah. Bukan iradah ni umpama alat kepada Allah, bukan. Dengan iradah dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara. Kemudian Allah mengqadarkan, mentakdirkan, menjadikan segala-gala perkara dengan kudrah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah menjadikan segala-gala perkara. Letak kata dengan iradah ke dengan kudrat ke sifat bagi Allah, bukan umpama alat. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang secara ringkas terkadang ni kita akan sebut qada, iradah, qadar, qudrah. Qada ni
iradah yang mengqadhakan, qudrat yang menjadikan. Iradah yang mengqadhakan, qudrat yang menjadikan. Iradah yang mengqadhakan, qudrah yang mengqadarkan. Jadi situ kita kata iradah yang menentukan, qudrat yang buat. Rekah jadi no. Iradah yang menentukan, qudrat yang buat. Itu dipanggil isnad majazi juga, bukan hakiki. Kalau kata iradah menentukan, qudrat yang menjadikan, itu bukan percakapan, itu bukan hakiki. Itu kita sandar kepada iradah, sandar kepada qudrah, sandar majaz sahaja, bukan sebenar-benar. Sebab yang sebenar-benar bukan iradah yang menentukan, bukan qudrat yang buat. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Yang buatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib ada. Allah yang buat, bukan qudrat yang buat. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrat. Dah kata qudrat yang buat, iradat yang menentukan, itu pun bukan hakiki, itu majazi dia panggil. Bukan kalau berpegang diri iradat tu yang menentukan, kalau berpegang diri qudrat tu yang buat, bukan Allah, kafir pegangan. Bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang buat. Iradat, diri iradat, zat diri iradat tu yang menentukan, diri qudrat tu yang buat, kafir. Dah tu kata iradat yang menentukan, qudrat yang buat, itu dipanggil isnad majazi. Sandar sementara kepada sifat, tapi pegangan kitanya bukan sifat yang menentukan, bukan sifat yang buat. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, yang mengqadhakan, yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, yang menjadikan. Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan, bukan sifat. Memang kadang-kadang kita iradah menentukan, qudrat yang buat. Itu dipanggil percakapan, tulisan di tanda pandai majazi saja, bukan hakiki. Itu banyak kata majaz. Macam tadi lah, makan kenyang. Kalau pegang sungguh, makan yang mengenyangkan secara tabi'i, kafir lah. Cara tabi'i, cara semula jadi. Lepas tu kata makan mengenyangkan, itu percakapan majaz. Asal macam tadi, iradat yang menentukan, majaz bukan hakiki. Qudrat yang buat, majaz bukan hakiki. Hak sebenarnya Allah. Allah zat yang wajib ada. Iradat sifat yang ada di zat Allah. Qudrat sifat yang di zat Allah. Yang menentunya Allah. Allah pun nama bagi Tuhan. Yang menentunya Tuhan, yang buatnya Tuhan. Allah ni nama pula bagi Tuhannya. Ada orang dia, yelah, benda tak salah pun jangan duk cakap, kata bahaya dengar dia orang. Dia cakap apa ni? Dia kata Allah bukan Tuhan. Dia kata gitu. Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Oh iyalah, Allah nama bagi Tuhan. Tuhan ni zat yang wajib ada, yang terkaya daripada segala-galanya, yang segala-gala berkehendak kepadanya. Tu Tuhan yang wajib, zat yang wajib ada. Nama apa Tuhan? Nama ada 99. Dia antara nama Allah. Dia Allah ni bukan Tuhan, nama bagi Tuhan. Tapi dengar dia orang jawab Allah bukan Tuhan, ajaran apa benda pula. Lepas tu kalau kita sebutlah Ar-Rahman, nama bagi Allah. Ar-Rahim, nama bagi Allah. Tak kena gitu. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman dengan Allah sama je. Ar-Rahim dengan Allah sama je. Asma'ul Husna. Kita kata gitu. Ar-Rahman nama bagi Allah. Ar-Rahim nama bagi Allah. Ar-Rahman nama bagi Tuhan. Ar-Rahim nama bagi Tuhan. Allah nama bagi Tuhan juga. Tiba-tiba kita sebut Ar-Rahman nama bagi Allah. Apa dah sebut? Ar-Rahim nama bagi Ar-Rahman. Apa dah kata kita? Kalau kita kata dah, Ar-Rahim ada nama bagi Ar-Rahman. Tak ada gitu sebab nak sama-sama nama. Dah Allah
Sama kok. Faham tau? Tu cakap slow sikit ya. Selalu dengar lalu ke tepi jalan selalu dengar. Siap ah. Jadi Allah Tuhan, Allah lah. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan kudrah. Jadi iradah, kudrah tu sifat Allah. Dahlah, contoh macam kita pun sama. Usaha kita. Ya. Kita ni zat kita, tubuh kita. Di zat tubuh kita ni ada sifat dia panggil kudrah, kekuatan, tenaga. Ya. Yang buat usaha, yang buat kerja tu, kita ke gagah kita buat kerja? Kudrat kita buat kerja ke kita buat kerja? Gagah kita buat kerja. Kita pun rehat. Gagah buat kerja, menggagah kan? Buat kerja gagah. Gitu. Gagah buat kerja. Sifat gagah ada kita buat kerja ke kita buat kerja? Kita yang buat kerja. Kita yang ada sifat gagah, sifat kudrah. Bukan kudrat kita buat. Kudrat sifat bagi kita. Tu sifat. Kalau alat cangkul, alat cangkul, yang menyangkul tu kita ke cok? Dah nak tanya sungguh ni. Yang duk nyangkul kebung tu kita ke cok? Cok kita atau cok boleh 10 batang, kita balik cok tu nyangkul. Mana cok nyangkul? Kita yang menyangkul menggunakan cok. Tu cok tu alat bagi kita, tapi yang menyangkul siapa? Kita. Kenapa? Kita yang buat, tapi alatnya cangkul. Kita yang buat. Sebab apa? Ada sifat gagah di tubuh kita. Tapi yang buat bukan sifat gagah. Yang buat adalah kita sendiri. Yang menentu Allah. Yang buat Allah. Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi kita nak pendeknya, iradah yang menentukan, kudrat yang menjadikan. Itu dipanggil isnad majazi. Sandar kepada sifat, tapi sebenar-benarnya yang menentu Allah, yang buat Allah. Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan kudrat. Memanglah kita tauhid disandar kepada sifat terkadang. Itu bagi isnad majazi. Salah faham orang baca, tak ada. Tauhid bukan boleh baca. Kita tauhid, kita kena berguru, tidak boleh membaca sendiri. Kalau kita kata kudrat yang buat, tengok kudrat buat ni, berpegang diri kudrat tu yang buat, bukan zat Allah yang buat, kafir. Sebab yang buatnya bukan kudrat, yang buatnya adalah Allah Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrat. Jadi kita pergi pada qada terlebih dahulu. Qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi pembahasan qada ni kalau tengaji sifat 20 kok, kita ambil faham di sifat yang ke-8, sifat iradah, sifat yang ke-8. Bab qadar perbuatan Allah, kita kena faham molek di huraian sifat yang ke-7, sifat qudrah. Sebab apa? Ini berkait dengan iradat, berkait dengan kudrat. Di situ kita akan faham dari punya huraian. Jadi qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan. Allah yang bersifat iradah yang menghendaki. Dia dalam kitab dia kata menghendaki. Iradat kan? Iradat kehendak. Takluk fungsi iradah menghendaki. Diterjemah dengan menghendaki dengan makna menentukan. Iradah maknanya kehendak. Apabila Allah bersifat dengan kehendak iradah, Allah pun menghendaki. Kemudian menghendaki ini diterjemahkan dengan menentukan. Sebab iradah, kalau kita mengaji secara mendalami iradah ni, ta'alluqnya ta'alluq takhsis. Takhsis ni mana menentu, itu takhsis. Kalau kudrah ta'alluqnya taksir. Taksir ni memberi bekah.
Memberi bekal dengan makna mengada, meniada. Itu panggil taksir. Itu ta'aluk kepada qudrah. Ta'aluk kepada ilmu, kita ambil satu lagi sifat. Ilmu adalah inkishaf. Ini semua secara mendalami. Bukan fardu ain. Tapi kalaulah kita faham secara mendalami persoalan walaupun fardu kifayah, barulah kita boleh menjelaskan, boleh menghuraikan berkaitan dengan qada dan qadar. Tapi menjelaskan, menghurai bukan fardu ain. Hak fardu ainnya kita faham bab qada, kita faham molek bab qadar, kita pun mengaku putus di hati. Sah dah lah. Lepas hak fardu ain kita. Nak boleh menjelaskan, boleh menghuraikan, itu fardu kifayah. Tapi kita ni biarlah sampai peringkat boleh menghuraikan. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita kena huraikan, kena jelaskan bab qada dan qadar kepada mereka yang bertanggungjawab kita. Memanglah kalau untuk kita saja, untuk lepas fardu ain kita faham molek bab qada, bab qadar, lepas tu mengaku putus di hati, sah. Sesagian kita. Tapi kita ada tanggungjawab. Kita bukan seorang diri. Tanggungjawab kita ni kena ajar berkaitan qada dan qadar sebelum daripada anak kita balik. Nak mengajar ni dia kena panjang huraian dia. Dia kena panjang penjelasan dia. Dia kena panjang lah nak nampak perkara ni. Nak panjang itulah dia kena banyak di ilmunya, kena mendalami. Tapi memang fardu kifayah. Takkan kita kata setakat ni saya faham. Nak orang kat mana? Sebab kita hanya setakat nampak untuk kita, pegang untuk kita. Memang cukup dah. Makna kita kena faham hak taksis, hak inkishaf. Kita pergi pada persoalan iradah dengan ilmu. Iradah, ilmu. Iradah, taksis, menentukan. Ilmu, inkishaf. Dia panggil nyata, jelas. Contoh macam kita. Kita ada sifat kehendak. Ada kemahuan. Ada keinginan. Kita yang ada sifat kehendak ni, kita pun menentukan, menetapkan. Ning kita nak buat. Buat kayak gini. Buat semula. Nanti kita buatlah. Itu pergi pada kudrah. Tapi kita yang ada sifat kehendak ni, kemahuan ni, kita akan menghendaki satu-satu perkara. Itu iradah, kehendak. Adapun ilmu yang ada di kita, ilmu yang ada di kita tak ada kehendak apa-apa. Ilmu hanya nyata bagi kita akan maklumat. Itu panggil inkishaf. Itu fungsi ilmu yang ada di kita. Bila kita ada ilmu, nyata bagi kita satu-satu maklumat. Bila nyata kita satu-satu maklumat, maka timbul di keinginan kita, di kemahuan kita, di kehendak kita untuk buat perkara ni yang berdasarkan kepada maklumat tadi. Hak maklumat tu hanya nyata, tapi yang menentu, yang memilih adalah sifat kehendak kita. Itu beza antara sifat ilmu dengan sifat iradah. Ilmu nyata, iradah taksis, menentukan. Ilmu dipanggil inkishaf, nyata. Bila ada ilmu, nyata bagi kita kan. Bila nyata bagi kita, timbullah kehendak. Makna apa yang kita kehendak mestilah selaras dengan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu tidak semestinya kita kehendak. Faham tak? Kita tahu bagai-bagai. Kita tahu benda ni kita tahu nak buat, benda ni kita tahu nak buat. Tahu belaka buat kitanya. Ada ilmu, ada maklumat nyata bagi kita. Contoh kita kata kita nak memasak. Kita ada ilmu nyata bagi kita. Nak masak ni pun nyata bagi kita, kita ada ilmu. Nak masak masakan ni pun nyata bagi kita, sebab kita ada ilmu. Tapi di kehendak kitanya, kita nak pilih satu masakan. Hak kita pilih satu masakan ni berpandukan kepada ilmu yang nyata bagi kita. Tapi ilmu kita bukan satu masakan, banyak lagi. Tapi hak lain ni tak ada kehendak kita hari ni. Kehendak kitanya berpandu kepada ilmu yang nyata kitanya. Kita nak masak ni. Mana apa kehendak kita adalah berpandukan kepada ilmu. Tapi apa yang kita tahu tidak semestinya kita kehendak. Tapi kehendak mesti mari daripada ilmu.
Kita contoh kita mudah macam tadi. Jadi iradah adalah takhsis, diterjemah dengan menentukan. Allah yang bersifat iradah menentukan, mentakhsiskan. Yang asal makna iradah adalah kehendak, tapi diterjemahkan dengan menentukan, mentakhsiskan, menentu, berpandukan kepada ilmu. Itu baru pergi pada ilmu. Tapi kita nak faham menentu. Apa makna menentu? Menentu maknanya menetapkan. Menentu maknanya memutuskan. Itu makna menentu. Menetapkan, memutuskan. Itu makna menentu. Bukan menentu makna mengetahui. Mengetahui itu ilmu. Menentu ni iradah. Apa makna menentu? Menetapkan, memutuskan. Tapi apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pergi pada mengetahui. Allah menentukan, muafakat dia panggil dalam kitab. Kita panggil selarah tau. Selarah dengan apa yang Tuhan tahu. Bagi pada mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menentu bukan mengetahui. Menentu adalah menetap, memutuskan. Tadi contoh macam kita tadi. Kita netu, kita netak, kita mutu. Bukan sama makna. Tapi kita netu ni, pandai-pandai netu ni tahu ke tak? Saya tahu. Barulah kita netu tu berpandu kepada tahu kita. Tapi netu bukan tahu. Netu makna netak, mutu. Beza. Netu lain, tahu lain. Jadi menentu iradah lain, mengetahui sifat ilmu Allah lain. Tapi apa yang Tuhan menentukan selarah dengan apa yang Tuhan tahu. Mengetahui Allah pada azal, menentu Allah pun pada azali juga sedia kala. Kita lain. Kita mengetahui terlebih dahulu, menentukan jadi kemudian. Itu kita. Adapun mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah dengan iradat pun sedia kala. Kita panggil ketentuan azali, ketetapan azali, keputusan Allah pada azal. Tidak ada ketentuan yang baru, tidak ada keputusan yang baru. Sebab kalau ada ketentuan yang baru, kalau ada keputusan yang baru, berarti ilmu Allah ilmu yang baru. Macam kita ada ketetapan asal, kita ada ketetapan baru. Sebab apa? Sebab kita dapat maklumat barunya, kita kena tambah ketetapan baru. Terkadang ketetapan asal pun kita terpaksa kena baiki balik, kena ubah balik. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Adapun ilmu Allah, ilmu yang meliputi. Ilmu Allah, ilmu yang meliputi. Allah mengetahui pada azal, Allah menentu pun pada azal, maka tidak ada ketentuan yang baru dan tidak ada ketentuan yang berubah. Ini kita cerita hak azali. Hak kata tergantung apa semua mu'allaq mubram apa semua tu, itu catatan malaikat di Lauh Mahfuz, kita akan cerita kemudian. Kita cerita ni hak di Allah Taala, hak azali. Hak hanya Allah mengetahui. Adapun catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang Allah perintah malaikat catat, malaikat tahu apa yang ada di Lauh Mahfuz. Tapi di ilmu Allah azali ni hanya Allah yang mengetahui. Maka azalinya mubram belaka dah, putuh belaka dah. Kalau tergantung, di mana nak letak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berubah ketentuan Allah, di mana nak letak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena mati molek. Di sifat iradat, satu lagi di sifat ilmu, persoalan qada. Ada apa sini dia macam-macam ni. Sehingga kan sebab peringkat ketentuan pun tak tahu makna. Apa makna ketentuan? Ketentuan maknanya Allah mengetahui, bukan Allah netak, bukan Allah mutu. Kalau Allah netak mutu dah, apa perlu lagi Allah utus Rasul? Ini jelas-jelas akidah yang terpesong. Allah menentu dengan mana Allah mengetahui. Mengetahui ilmu, menentu ni iradat. Mana apa? Allah tak netak lagi, Allah tak mutuh pun. Kita yang netak sendiri, kita yang pilih sendiri. Tapi Allah tahu je, dia kata.
Makna menafikan qada iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Arada tu dengan PA madhi, isyarat kepada tanziz qadim, mana Allah telah menentukan pada azal. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila Allah menentukan pada azal. Allah menentukan, bukan Allah mengetahui, tapi apa yang Allah menentukan pasti Allah mengetahui. Sebab apa? Ketentuan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kata saya sebut dalam lepas ni, terkadang terpesong di muka jalan lagi. Muka jalan mana? Di makna iradah, ketentuan pun tak faham. Dia pergi kepada mengetahui semata-mata, bukan letak, bukan mutu. Itu akidah yang terpesong. Bukan akidah di sunnah wal jamaah, tapi ini ada dalam rakaman orang-orang berkenaan yang bukan orang-orang biasa, orang-orang hak tinggi-tinggi juga, hak menjadi ikutan orang ramai juga. Ketentuan dengan makna mengetahui, bukan dengan makna ketetapan Allah, bukan makna keputusan Allah. Allah hanya mengetahui saja. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Kita yang menetapkan sendiri, kita yang memutuskan sendiri. Allah tidak menetapkan. Allah hanya mengetahui apa yang akan kita tetapkan, apa yang akan kita pilih. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menafikan qada iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah depan kita sambung pada persoalan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat iradah pada azal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.